Lupakan penulin udara lama. Hello Virus Fit bukan sekadar menapis habuk dan debu, tapi menghapuskan virus bawaan udara dengan All Clean. Elakkan virus. Hello Magic. SK Magic. Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 22 November 2021. Veteran DAP Lim Kit Siang menyifatkan tindakan meletakkan semua kesalahan ke atas Anwar Ibrahim atas kekalahan Pakatan Harapan di Melaka sebagai tidak produktif. Kenyataan itu dibuat ketika ada beberapa pihak yang mahu Anwar berundur susulan prestasi buruk Pakatan Harapan dalam PRN Melaka baru-baru ini. Dalam tulisan di blognya, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata, PH tidak boleh terperangkap dalam pemikiran hegemoni politik lama seperti yang diamalkan BN sejak setengah abad lepas. Tambahnya, PH perlu terus mengamalkan pemikiran politik gabungan dan mengguna pakai peraturan persetujuan sebulat suara dalam majlis presidennya. Ini kata Lim bagi mengelakkan PH daripada membuat kesilapan seperti menerima katak politik yang telah ditolak bulat-bulat dalam PRN Melaka. Kenyataan Lim itu dilihat berbeza dengan pandangan Adun Bilut Lee Chin Chen yang menggesa Anwar berundur sebagai ketua pembangkang bagi membolehkan PH dipimpin ketua yang baru. Lee berkata sekiranya Anwar gagal berbuat demikian, DAP perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk keluar daripada PH. Sementara itu, PAS mengingatkan semua pihak bahawa Kerajaan Persekutuan pada hari ini dibentuk melalui gabungan pelbagai parti. Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hassan berkata demikian ketika diminta mengulas jika kemenangan Barisan Nasional di Melaka dilihat mencabar Perikatan Nasional. Ketika ditemui media di Kota Baru hari ini, Menteri Tenaga dan Sumber Asli itu berkata, PAS tidak sama sekali tercabar dengan kemenangan UMNO dan BN itu, sebaliknya perkara itu harus dilihat dari konteks PRN sahaja. Taqiyuddin turut menegaskan kerajaan di peringkat persekutuan kini juga merupakan kerajaan yang tidak stabil. Sementara itu, Taqiyuddin berkata, PAS tidak mahu tergesa-gesa untuk mendesak PRU ke-15 diadakan segera. Yang menentukan pilihan raya bila itu adalah kabinet, bukan parti-parti tertentu. Sebagaimana saya sebut tadi lah, kabinet ni terdiri daripada pelbagai parti. Jadi biarlah Perdana Menteri menentukan bila tarikh pilihan raya yang sewajarnya nak diadakan. Not any single party. Terdahulu, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata, PRU ke-15 wajar diadakan dalam masa terdekat kerana ia akan memberikan peluang terbaik kepada BN berdasarkan kepada sentimen rakyat terhadap gabungan itu ketika ini. Berita seterusnya, Pengerusi UMNO Melaka Abdul Rauf Yusof menafikan kabar angin adanya kemelut terhadap pelantikan Sulaiman Muhammad Ali sebagai Ketua Menteri. Rauf berkata kesemua ketua-ketua bahagian di Melaka sebulat suara menyokong penuh pelantikan itu sebagaimana dinyatakan sebelum ini. Dalam sidang medianya malam tadi, Adun Tanjung Bidari itu menegaskan lantikan Sulaiman menunjukkan kepercayaan rakyat Melaka dengan kerjasama semua ketua-ketua bahagian UMNO untuk memastikan mereka bersedia menghadapi PRU ke-15. Oleh itu saya menolak sama sekali kabar angin tentang adanya kebelut di antara kami bagi menentang calon Ketua Menteri ataupun Ketua Menteri yang sedia ada. Saya ulangkan lagi sekali, saya bersama dengan semua ketua-ketua bahagian dalam negeri Melaka memberikan sokongan penuh kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Sulaiman Ali sebagai Ketua Menteri. Sulaiman mengangkat sumpah jawatan Ketua Menteri Melaka ke-13 di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Muhammad Ali Muhammad Rustam kira-kira pukul 12.58 tengah malam pada 21 November selepas BN memenangi PRN Melaka. Ini merupakan kali kedua beliau dilantik sebagai Ketua Menteri selepas pertama kali dilantik ke jawatan itu pada tahun lalu. Terdahulu media melaporkan Ketua UMNO bahagian Jasin Hassan Rahman mendakwa pelantikan Sulaiman sebagai Ketua Menteri telah menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak. Bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak membidas wartawan veteran A. Kadir Jasin selepas dia meluahkan rasa kecewa terhadap keputusan PRN Melaka di media sosial. Najib mempersoalkan mengapa Kadir meluahkan perasaannya sehingga sanggup menghina pengundi Melaka. Kadir sebelum itu meluahkan kekecewaannya dengan menyifatkan rakyat Melaka mungkin dihukum berabad-abad lalu untuk hidup dalam kegelapan
dan penaklukan selama-lamanya. Dalam tulisannya, Kadir turut berharap kebodohan pengundi Melaka kerana menyokong kleptokrat dan kluster Mahkamah BN tidak menjadi pandemik di seluruh negara. Selain Najib, kenyataan Kadir itu turut mengundang kecaman Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puat Zarkashi. Menulis di Facebook, Puat berkata, rakyat Melaka telah bosan dengan janji-janji kosong serta kerajaan negeri yang tidak stabil dan memilih untuk memberi kemenangan majoriti 2/3 kepada BN. Dalam pada itu, selain menyerang BN, Kadir dalam hantarannya turut menyentuh mengenai prestasi buruk PH dalam PRN Melaka dengan mengatakan kepimpinan baru diperlukan untuk menerajui gabungan itu. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita sekarang ke perkembangan berikutnya. Pembangkang hari ini terus membangkitkan isu pemberian hartanah 100 juta ringgit kepada bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak di Parlimen. Ini walaupun Najib telah pun menarik balik hasratnya itu pada Jumaat lalu, sehari sebelum pilihan raya negeri Melaka. Saya tegaskan bahawa ini bukan maksud untuk menyanggah secara peribadi pekan, tetapi saya prinsipnya bagaimana mungkin satu kerajaan dan jemaah menteri dalam keadaan kemelut ekonomi yang parah sekarang boleh dengan mudah meluluskan jumlah wang begitu besar kepada seorang mantan Perdana Menteri. Ahli Parlimen Kota Raja Muhammad Sabu kemudian secara sinis berkata, kerajaan harus memberikan imbuhan besar kepada bekas Perdana Menteri walaupun negara muflis. Tun Mahathir bapa pembangunan moden, 22 tahun Perdana Menteri, kita imbuhan beri 2 bilion. Tun Abdullah 100 juta, Najib 100 juta. Biar negara bankrupt pun tak apa, tapi yang pentingnya imbuhan kepada bekas orang berkhidmat ni begitu penting. Setuju atau tidak? Anwar bagaimanapun menegaskan, imbuhan terlalu tinggi kepada bekas Perdana Menteri akan memberikan beban kepada kewangan negara. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menyeru penerima yang layak untuk segera membuat permohonan dos penggalak vaksin COVID-19. Ini susulan peningkatan kes COVID-19 yang serius di kalangan penerima vaksin Sinovac yang dirawat di Hospital Sungai Buloh. Bagi individu yang belum lagi mendapat janji temu bagi dos penggalak dan anda layak untuk menerimanya seperti golongan 40 tahun ke atas ataupun ada komorbiditi ataupun ibu yang mengandung, anda boleh melayari laman web protecthealth.com.my untuk melihat PPV yang paling berhampiran dengan anda. Dan anda boleh menghubungi PPV tersebut untuk dimasukkan ke dalam senarai menunggu dan PPV itu akan menghubungi anda untuk janji temu dos penggalak nanti. Protect Health Corporation Sdn Bhd, syarikat di bawah KKM sebelum ini memaklumkan pendaftaran untuk senarai menunggu di PPV fasiliti kesihatan swasta di bawahnya adalah percuma. Hanya dos penggalak jenis Pfizer akan diberikan pada masa ini untuk penerima vaksin Pfizer dan Sinovac. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Daniel Anthony, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.